Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus dalam mencari keridaan Allah, dan kita mengharapkan dengan adanya yang majlis begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita istiqamah dalam beragama, dan Allah petunjukkan kita jalan menuju ke syurga dengan mudah, dan mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam surah Al-Mutaffifin. Yang paling penting kita cuba mendapatkan siri amalan-amalan yang terbaik dalam bab ini, dan kita cuba beramal dengan apa yang terdapat dalam surah tersebut, dan kita berusaha untuk menjadikan orang-orang yang terpilih dan menjauhkan menjadi orang-orang yang dicela, ya, dalam sudut perniagaan atau apa-apa saja yang berkaitan dengan urusan duniawi. Baik, sekarang kita masuk dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surah Makkiyah, surah yang ke-82 yang mengandungi 19 ayat. Surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah. Bila kita bicarakan surah Makkiyah, penekanan adalah penekanan Tauhid. Surah ke-82. Maka kita akan menyaksikan surah ini membicarakan satu perkara yang besar dan satu perkara yang agung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan kita ada noktah, perjalanan kita ada perhentian, perjalanan kita kesudahannya akan berakhir dengan kematian. Tak ada siapa pun yang boleh mengelakkannya. Kecil, muda, tua ke apa ke, semua akan berhadapan dengan realiti kematian. Ingat tu, kita akan berada di alam kematian tidak lama lagi. Ya, kerana perjalanan umur kita dah kemuncak, berjalan, terus berjalan. Berarti tak ada perhentian. Ada, itulah kematian. Al-Muhim, kita bersiap sedia dalam berhadapan dengan kematian tersebut. Dan yang paling menggerunkan apabila Allah menceritakan selepas kematian, ya, kita akan berhadapan dengan hari kiamat, dan perjalanan seterusnya bergantung kepada amalan-amalan kita, yang bergantung kepada akidah kita, tauhid kita. Lepas tu seterusnya berkaitan dengan siri amalan-amalan terbaik kita. Amalan akidah kita utamakan. Amalan akidah tauhid terutamanya beriman kepada Allah mesti settle. Tuan-tuan dan perempuan, beriman kepada Allah mesti selesaikan seperti mana yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Tak ada pilihan lain. Kalau nakkan syurga, kalau nakkan, ya, dimudahkan dalam urusan akhirat, itulah cara dia. Beriman seperti mana yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Jangan ambil yang lain. Kerana Rasulullah mendapat sumber akidah dari Allah melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril. Dan dia tahu apa yang Allah nak. Dan para sahabat yang melakukan berakidah seperti Rasulullah, dia tahu apa yang Rasulullah sampaikan. Jangan tokok, jangan tambah, jangan kurangkan. Ikut. Ya, kita diarahkan untuk mengikut Rasulullah. Kita diarahkan untuk mengikut apa juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh kerana itu kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu cinta Allah, maka ikutlah Rasul. Maka bagi kita tidak ada pilihan melainkan mengikut Rasul yang diutuskan ini. Ya, ia merupakan jalan ke syurga. Kalau kita nak ikut orang lain, terpulang. Ya, tetapi ia bukan jalan ke syurga. Ataupun ada sekarang ni duk sibuk nak ikut cucu Rasulullah. Amboi, cucu cicit Rasulullah menjelma pula di akhir-akhir ni. Ya.
Habib yang duk kata Habib tu cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah dah ke tepi sudahnya. Muncul pula ya seorang yang dikatakan keturunan Rasulullah, mukanya handsome lah apa, janggut tu dah bercanggah cara Rasulullah dah. Ya. Tak apalah, ala kulihal. Tapi yang syoknya yang bawa tu pula duduk bersama orang ni bermasalah dari dulu tentang berkaitan artifak Rasulullah. Ya, yang dibawanya, dia ambil cop kononnya kerajaan Saudi, museum dari Saudi mengatakan bahawa ini adalah kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan janggut, dengan serban, dengan apa semua tu dibawa. Tiba-tiba ya, museum Saudi menafikan. Ambil ya, awal-awal dah menipu atas nama Rasulullah. Lepas tu sekarang bawa pula hadis-hadis yang hadis palsu. Ini bawa pula cucu Nabi lah konon ya. Saya tidak beriman, tak beriman pun tak salah. Ya, kalau nak kata keturunan Said Nabi pun kita tak cakap apa. Keturunan Arab, saya pun nenek saya Said. Kan mulalah keturunan Nabi lah tu, kan. Tapi kalau keturunan Nabi pun perangai macam Abu Lahab, ya, nak bila waktu menyambut Maulidur Rasul dahsyat, penuh masjid. Tapi waktu solat subuh, waktu zuhur, tak ada orang di masjid. Apa tu? Ya, itu di antara penyelewengan dalam konteks yang dikatakan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalam bab ini agak menarik kita perlu perhatikan supaya jangan tertipu atas nama Rasulullah. Dah tak ada sanad, kita tak akan percaya. Kalau dia keturunan Nabi pun jadi seorang hamba Allah tu keturunan Said. Ya, Said. Bila sebut Said dikatakan keturunan Nabi di sini. Wallahu alam. Saya pun tak faham. Ya, keturunan Arab tu mungkinlah Sayyidun kan. Tapi sampai dia kata saya menyesal ya, nama saya Said. Kenapa? Dia miskin. Bila disebut Said keturunan Nabi. Bila keturunan Nabi tak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat. Oh, menyesal dia. Orang tak menyesal jadi keturunan Nabi, tetapi dia menyesal kenapa tak boleh terima zakat. Sedangkan dia miskin. Tuan-tuan dan perempuan, kalau Said di Malaysia ni dah habis dah, bukan keturunan Nabi yang asli. Dia dah makan belacan, makan tepoyak, makan cecaluk, dah habis dah keaslian dia. Maka boleh terima sedekah, terima apa semua tu. Ini masalah masyarakat kita yang salah anggap, ya, salah faham dalam bab ini. Ini di antara penyelewengan yang berlaku di antara ustaz-ustaz yang terlampau sangat, ya, nak mencari glamour, nak mencari publicity, ya, dalam bentuk-bentuk memperkenalkan seseorang yang asing yang tidak, ya, orang awam tak tahu. Orang awam disebabkan ustaz dia percaya 100%. Tetapi bagi orang yang mengkaji, orang yang mengaji dan orang yang diberi petunjuk, dia tak akan percaya. Bukan semudah itu nak istiharkan keturunan Nabi. Kalaupun keturunan Nabi, tak wajib bagi kita, ya, mengagungkan dia, melainkan mengikut. Kalau diikut sunnah, baru kita akui. Kalau tak ikut sunnah, walaupun dia mengaku Nabi, keturunan Nabi, tak boleh terima. Ya, kita tak akan terima. Itu kaedah-kaedahnya. Ini awal-awal mukaddimah dah nampak bersama dengan grup-grup yang membawa hadis palsu. Macam mana kita nak terima? Ya, na'udzubillah. Awal-awal dah meletakkan diri bersama golongan yang membawa hadis palsu. Yang Rasulullah kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari, Muslim, hadis bertaraf mutawatir. Ya, barang siapa yang berkata kepada aku dengan palsu, penipuan, siapa yang tipu atas nama aku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Dalam grup yang begini, kita nak percaya. Awal-awal dia menipu Rasulullah, dia boleh tipu kita, tak ada apa-apa. Macam mana Yahudi, kalau dia boleh bunuh para nabi, dengan kita, orang awam, tak ada apa-apa. Bahkan dikata, selain daripada Yahudi, Goyim. Goyim tu apa? Lembu. Sembelih aja. Nauzubillah. Okey? Jadi oleh kerana itu, jangan, ya, jangan kita mudah terpengaruh. Pasal saya, orang hantar terlalu banyak bertanya, Ustaz betul ke ni kan? Itu pun la ilaha illallah. Tengok pun tak ada nur, ya, kalau dia daripada golongan yang tak betul ni. Nauzubillah. Okey, baik. Sekarang kita masuk dalam surah Al-Infitar yang bermaksud terbelah.
yang berkaitan dengan surah Qiyamah, ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat, maka kita lihat beberapa mukaddimah yang disebutkan oleh Ibn Katsir. Keutamaan surah Al-Infitar, An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Muaz mengimami solat Isya' dan dia memanjangkan, maka Rasulullah SAW bersabda, Afattanun anta ya Muaz, aina kunta an sabbihi isma rabbikal a'la wadduha wa izas sama'um fatarat. Satu ketika dalam hadis ini sebenarnya berkaitan dengan Muaz ibn Jabal, dia melakukan solat Isya' bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia pergi ke kaumnya dan dia menjadi imam untuk kaumnya, ya, untuk melakukan solat Isya' bersama kaumnya pula, tapi dia jadi imam. Okey, di sini datang hukum hakam yang tersendiri yang menarik, ya. Solat fardu yang pertama, solat Isya' bersama Rasulullah, itu solat wajib, ya, solat fardu yang wajib. Tetapi bila dia buat solat yang kedua, mana ada solat fardu Isya' 2 kali, ya, maka jatuh yang kedua itu sunat. Oleh kerana itu, ya, datang dalam perbahasan ini, dia melakukan solat sunat, yang belakang makmum solat wajib. Datang hukum di sini, orang yang melakukan solat sunat boleh menjadi imam bagi orang yang melakukan solat wajib. Dia datang kaedah-kaedah yang begini, yang mana dikupaskan dengan panjang lebar dalam bab ini, ya. Macam kita tengok orang tu tengah solat ataupun solat tarawih misalan, kita lambat sampai tak solat Isya' lagi, maka ikut belakang solat tarawih, dengan syarat solat itu mestilah bentuknya sama, ya. Macam mana bentuknya sama? Yakni dia tidak seperti solat khusuf, solat gerhana. Ya, kenapa? Solat gerhana 2 kali rukuk. Ya, berarti kalau 2 rakaat 4 kali rukuk. Dah lain dah. Okey, solat gerhana, maka dia tak boleh solat begitu. Dia mesti solat yang sama bentuknya. Berarti maghrib, isya, subuh mesti dalam bentuk solat sunat-sunat yang biasa ni. Dia tak boleh solat jenazah. Jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Dia tak boleh ikut. Okey, jadi solat-solat yang begini dibenarkan bagi orang yang nak melakukan solat wajib mengikut imam yang melakukan solat sunat. Okey, maka dalam bab ini Muaz dia menjadi imam, dia panjangkan bacaan. Okey, dia panjangkan bacaan, saya tak ingat, tetapi makmum yang ada di belakang itu, bila dia mengikut panjangnya bacaan, dia pun ada urusan, ya. Oleh kerana tu orang yang melakukan menjadi tok imam, dia kena faham, ada fiqah dia, ada kemahiran dan kefahaman, mengutamakan orang-orang yang di belakangnya. Jangan dia syok sendiri, dia baca panjang, tak apa dia baca panjang, tetapi dalam solat sunat, itu dibenarkan. Pandai-pandailah kita nak panjang mana dalam solat sunat. Tapi masalahnya bila solat sunat, kul huwallah inna a'tayna, pula dah, kan? Itu masalah. Tetapi solat sunat, terpaksa dalam tarawih dia panjang, tak menjadi masalah. Kerana apa? Dia solat sunat, bila-bila masa orang rasa alamak panjangnya, dia nak berhenti, tak salah. Orang tak salah berhenti dalam solat sunat. Tetapi kalau berhenti dalam solat wajib, ada masalah. Dia tak boleh berhenti dalam solat wajib walaupun apa sekalipun, sehingga kan kalau dia nampak ular pun dia boleh berhenti tu, dia ketuk ular tu, dia boleh masuk balik. Ya, dah mati ular tu, disambung balik. Dia tak boleh berhenti sesuka hati. Haram hukumnya. Itu solat wajib. Solat sunat, tak apa, berhentilah. Nak cancel ke apa, tak menjadi masalah, tapi rugilah. Ya, macam puasa. Puasa wajib, tak boleh diberhentikan. Walau apa pun cara, tak boleh diberhentikan. Tetapi tang puasa sunat, boleh. Tiba-tiba laporlah pula hari ini. Bukalah. Apa masalahnya? Tetamu datang, makan. Kita kena makan. Lebih afdal. Jadi, puasa yang wajib tidak boleh di-cancel begitu saja. Okey? Jelas kan? Okey. Baik. Dalam bab itu, jadi Muaz dia memanjangkan dalam solat wajibnya. Sehingga seorang lelaki keluar daripada mengikut Muaz. Ya? Dan bila dah keluar tu, di situlah habis je Muaz memberi salam, maka orang bagi tahu ada seorang lelaki yang keluar daripada mengikut kamu dalam solat. Muaz mengatakan, dia itu munafik. Kan?
Berarti orang yang keluar daripada solat wajib tanpa sebab, maka memang dikategorikan munafik. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bila azan berkumandang tidak dibenarkan keluar daripada masjid. Itu kaedah asalnya. Bila azan kumandang, sebelum tu kita duduk dalam masjid. Tiba-tiba azan kumandang, kita sibuk nak keluar, nak pergi tempat lain. Tak boleh. Kalau ikutkan kaedah pada zaman itu, yang mana kerana orang yang keluar daripada masjid pada ketika azan tanpa sebab adalah kategori munafik. Itu dia. Ya. Jadi berat. Dan bagi saya munafik terlalu berat. Bila kita study balik, munafik terlalu berat. Na'udzubillah, minta lindung. Jangan ada walaupun secubit dalam hati kita sifat munafik yang berbahaya. Bila dah mula tu, dia akan datang sikit-sikit. Misalan kita lewatkan solat, berbahaya. Situ sifat munafik. Yang lain-lain tu datang, ya, bila berdepan orang ramai, bila Maulidur Rasul tu dia semangat, sallallahu ala Muhammad. Oi, saf depan. Jangan main. Bila sampai waktu solat, tak jumpa saf. Tak ada dalam saf. Ya, nun saf TV kat rumah dengan anak bini, ya. Berhati-hati. Okey. Baik. Jadi di sini kita lihat apabila Muaz mengatakan itu munafik, akhirnya berita itu sampai kepada lelaki tersebut. Maka lelaki itu pun pergi berjumpa Rasulullah. Kerana zaman itu Rasulullah tempat mengadu. Tempat segala perkara yang nak diadukan mereka datang. Bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya. Dia beritahu, ya Rasulullah, Muaz telah mengatakan aku munafik. Sebab apa? Aku keluar pada waktu solat fardu. Dan Rasulullah panggil Muaz. Ya Muaz, kenapa kamu mengatakan dia munafik? Ya Rasulullah, dia munafik kerana dia keluar waktu solat wajib. Lalu lelaki ini balas, ya Rasulullah, bagaimana aku tak keluar? Aku sibuk. Aku ada kerja yang nak dilakukan. Sedangkan dia membaca ayat surah begitu panjang. Kan? Tang situ perbahasan berlaku. Lalu Rasulullah kata, afattana anta ya Muaz. Oleh kerana itu kita kena faham, ya, bukan semua orang yang ustaz-ustaz tu betul. Ya, kalau salah maka Rasulullah lihat, Rasulullah tegur, afattanun anta ya Muaz, apakah kamu hendak menjadi pembuka fitnah? Tu dia. Muaz ditegur dengan perkara yang itu. Okey. Kemudian, mengapa kamu tidak membaca surah Al-A'la ataupun surah Ad-Duha ataupun surah Al-Infitar? Ya, kalau ikutkan surah ni tak sampai 1 minit. Satu muka surat Quran kalau baca yang steady 2 minit. Kalau Al-Infitar tak sampai satu muka surat, lebih kurang 1 minit. Ya. Baca yang surah yang pendek-pendek. Tapi kalau kita tengok dalam solat sunat Rasulullah, panjang tak? Baqarah. Habis. Ingat dah sujud? Tak lagi. Ingat dah rukuk. Ya. An-Nisa. Lepas tu Ali Imran. Tu dia mak kan. Saya teringat budak-budak di Pakistan dulu, ya. Budak-budak kan. Dia ikut Tok Imam Terawih tu, sudahnya tengah mayang tu, kaki pun bergerak sama. Panjang imamnya. La ilaha illallah. Kita pun mula-mula tu kan, ingat okey, tapi penat juga, ya. Panjang. Nak habiskan 1 juzuk 1 hari, ya, dengan keadaan 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi panjanglah duduknya, berdirinya. Okey, ala kulli hal. Maka hadis ini mengisyaratkan, ya, bahawa fitnah berlaku apabila kita tidak memahami agama dengan baik. Tetapi ini semua pengajaran bagi kita, ilmu yang Rasulullah SAW nak sampaikan kepada kita. Di antara perkara yang menarik dalam bab ini, ya, bab solat, seharusnya imam-imam, ya, imam-imam kena faham elok-elok dalam bab ini. Apabila kanak-kanak, ya, walaupun tak nafikan bahawa kita kena jaga juga, namun kalau kanak-kanak bersama dengan kita dalam masjid, ya, apa yang perlu kita lakukan? Kita managekanlah dengan baik. Ini bila dengar baby menangis, kita masih still panjang. Salah tu. Ya. Habis je solat, apa ni? Bawa anak ke dalam masjid. Itu yang pernah kita dengar.
Ya, marah Tok Imam pada orang yang bawa budak-budak dalam masjid. Salah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hampir-hampir aku nak memanjangkan solatku, tetapi bila aku terdengar kanak-kanak menangis, aku risau pada ibunya yang takut tak khusyuk, maka aku percepatkan. Itu kaedahnya. Ya, bukan imam pergi syok sendiri, keluarkan fatwa. Ini Tok Imam yang sakit-sakit ni, dia keluar fatwa dahsyat-dahsyat. Baru je dapat tahu sehari dua ni. Ya, Tok Imam bagi fatwa, na'udzubillah, jenis tak belajar. Ya, jenis tak belajar nak jadi imam, nak jadi pengurusi. Oh, bahaya tu. Ya. Orang kata carikan idea bagaimana nak memberikan kanak-kanak boleh suka kepada masjid. Apa salahnya keluarkan duit? Ya, dia kata nanti budak-budak tak ikhlas. La ilaha illallah. Ya, kamu nak banding budak-budak dengan orang tua. Ya, Rasulullah zaman para sahabat apa mereka letak? Mereka letak tandan tamar tu yang masak, budak-budak main-main pergi petik. Ya, dalam masjid tu pergi petik, makan, lepas tu sambung main. Ya, dijadikan tarikan. Budak-budak ini tak. Ya, dia kata tak ikhlas nanti mereka. Ya. Sedangkan benda itu tidak menjadi masalah. Lepas tu dia kata kita nak bagi kepada orang-orang mu'alaf pun begitu. Ya. Kita tak buat macam tu, nak bagi makan supaya mereka datang untuk solat. Ini semua penyakit-penyakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zakat ada hak mu'allaf. Mu'allaf terbahagi kepada dua. Pertama, mu'allafatil qulub yang baru masuk Islam. Itu biasalah kita dengar. Mu'allafatil qulub yang sebelum masuk Islam, ada ke tak ada? Ada. Yang sehingga kan ketua badui tu, kabilah tu, dia masuk Islam, kemudian dia balik kepada kaum dia. Wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang menginfak, tidak takut kepada kemiskinan. Infaknya gila-gila kata orang. Ya. Tu dia. Kalau kita belajar mu'allafatil qulub, orang yang cenderung pada Islam tapi dia tak masuk lagi. Kalau kita tengok misalan, setengah budak-budak Cina, Hindu, dia pergi sekolah tu dia pakai baju kurung. Berarti bagus. Budak tu ada potensi untuk masuk Islam. Ya. Dia pakai baju kurung, kadang dia pun pakai tudung. Ya. Tak apa. Dan cuba kita pikatkan dia dengan dakwah yang betul. InsyaAllah dia akan masuk Islam. Hati mereka tu ada. Maka keuangan memainkan peranan. Abu Sufyan baru masuk Islam. Ya, berapa Rasulullah bagi? Dalam perang Hunain, 100 ekor unta. Yang mana satu ekor unta setaraf dengan, apa nak sebut? Exia ke? Myvi ke? Begitu. 100 ekor. 100 Myvi. Kononnya kan. 100 ekor unta Abu Sufyan dapat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, aku ada anak Muawiyah. Ambil lagi 100. 200. Ya Rasulullah, aku ada anak seorang lagi, Yazid. Ambil lagi 100. 300 ekor unta untuk Abu Sufyan keluarga. Sebabkan dia baru masuk Islam. Sedangkan Abu Sufyan kaya raya dah. Tapi mu'allafatil qulub, untuk melembutkan hati dia di dalam Islam. Dan Abu Sufyan mengatakan sendiri, ya, mula-mula aku masuk Islam, ya, memang aku inginkan harta. Tetapi setelah aku memahami Islam, ya, aku mencintai Allah, ya, mencintai Allah dan mencintai agama ni, dan aku berjuang untuk agama ni. Tu dia, ya, kesan daripada didikan Rasulullah. Ini Tok Imam pengurusi kumpul duit tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, semata-mata untuk apa? Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika dahulu bergaduh satu surau bukan masjid, satu surau tu bergaduh selepas pilihan raya pula dah. Pilihan AJK surau tu berubah tangan. Apa bergaduhnya? Bendahari, pengerusi dan setiausaha tak mau bagi duit yang mereka kumpulkan tu. Tak mau bagi kepada pengerusi yang baru, tak mau. You all nak cari sendiri. Begitu. Habis duit tu mereka faraid sama mereka. Ya, tapi itu yang berlaku sampai dikatakan Jabatan Agama Islam masuk campur. La ilaha illallah. Okey, ala kulli hal lah. Ya, itu masalah masjid. Ya. Kita tak masuk campur lah. Baik.
Cuma nak menceritakan dalam bab ini, ya, berarti Muaz ditegur dan diarahkan kita juga kepada kita supaya tidak memanjangkan bacaan. Ya, biasalah satu muka surat tu itu biasa sebenarnya, tapi bagi kita agak panjang. Tapi biasakan dengan benda-benda yang Rasulullah ajar yang mana tidak panjang. Asal hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, akan tetapi penyebutan surah Al-Infitar hanya terdapat pada riwayat An-Nasa'i. Telah disebut sebelumnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Allahu Akbar. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat secara jelas, ya, gambaran itu nampak di depan mata, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Ya, ini adalah surah yang berkaitan dengan kiamat. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita tidak hafiz Al-Quran, saya suggestkan paling kurang surah Juzuk Amma ni cuba hafalkan. Kalau kita tak hafal Quran juga, saya cadangkan, ya, cuba memahami makna-makna dalam surah-surah yang pendek dalam Juzuk Amma. Nampak pendek tetapi kesannya kuat. Ya, kerana kalau kita hafal surah Al-Qari'ah misalan, ya, ia menceritakan kemuncak berlakunya kiamat, kemuncak akhir bila manusia berada di atas awang-awangan. Maksud mana dah bumi? Bumi diceritakan sudah hancur, tak ada lagi dah. Okay. Begitu juga kalau kita melihat surah At-Takatsur, ya, yang mana menceritakan kehidupan dunia ini hanya tipu daya sahaja. Dan begitu juga Al-Humazah, ya, semua itu menceritakan betapa dahsyatnya azab neraka, betapa hinanya kehidupan dunia dan betapa kesudahan kehidupan kita nak ke mana. Okay, baik. Jadi di sini kita melihat bahawa Rasulullah suruh membaca, melihat, ya, 3 surah ini dan hayatilah. Baik. Sekarang kita masuk dalam surah Al-Infitar, yang mana saya akan bacakan dulu. InsyaAllah kita akan kupaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey. Baik. Subhanallah. Apabila Allah mengetengahkan dalam ayat ini muqaddimahnya idzas samaa'un fatarat. Ya. Apabila langit telah terbelah, yakni pecah sebagaimana firman-Nya as-samaa'u munfatirun bih, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu kerana Allah. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu peristiwa yang amat menggerunkan. Ini adalah peristiwa kemuncak hancurnya dunia, alam semesta apabila langit telah terbelah. Ya, langit telah terbelah, dengan arti kata lain, langit dalam keadaan dah habis dah, tidak stabil. Kita ada 7 petala langit. Bagaimana wallahu a'lam. Ya, sampai bab langit pun kita sukar untuk membahaskan. Melainkan yang kita ada rujukan kita, tidak seperti orang-orang barat yang tidak ada rujukan yang tepat. Mereka mengharapkan saintis saja. Tetapi rujukan yang tepat bagi kita kembali kepada hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran yang jelas mengisyaratkan kita ada 7 petala langit. Dan setiap petala langit, satu petala langit ada pintu dia. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi ada pintu keluar masuknya para malaikat. Yang mana pintu-pintu itu mesti dilepasi oleh para malaikat, yang mana ianya urusan tiap-tiap hari yang perjalanannya hanya Allah yang mengetahui. Tapi malaikat yang naik fi yaumin, ya, satu hari bersamaan 1000 tahun perjalanan. Okey, 1000 tahun perjalanan kelajuan cahaya. Zoom. Ya. Baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa langit-langit ini begitulah kedudukannya. Ya, selagi dia belum merekah, sebelum pecah, maka hukum perjalanan malaikat-malaikat ini, pintu-pintu gerbang di atas langit itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi semua orang-orang yang mati akan diangkat ke atas dahulu. Bagi orang yang beriman, dia melepasi semua 7 petala langit. Tetapi orang yang tidak beriman dan orang yang beriman tetapi berhutang, maka dia tidak akan melepasi walaupun langit pertama. Itu simbolik yang sukar difahami, tetapi boleh diyakini dengan hadis-hadis yang sahih. Kaedah kita beriman saja. Jangan nak fikir-fikir, takkan jumpa, takkan menyelesaikan masalah. Okey, hanya beriman sahaja, maka di situ kita tahu bahawa Allah buat apa yang dikehendakinya. Maka pada hari kiamat nanti ianya akan terbelah. Zoom. Bagaimana? Wallahu alam, ianya akan disaksikan. Cuma bila kita melihat, ya, dalam ayat ini dikaitkan di dalam surah, sebentar. Dalam surah mana ya? Dalam surah Al-Qiyamah pun diceritakan juga ayat tersebut. Nanti kita cari surah yang ni. Dah lupa. Okey, cuba tengok dalam surah, sebentar. Saya buka dulu.
Okey, dalam surah yang Al-Haqqah, ini juga di antara gambaran kiamat. Ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ambil ayat yang ke-14 15 dulu. Ayat 13, 14, 15. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiupan, dan diangkatlah bumi dan gunung ganang, lalu dihancurkan kedua-duanya sekaligus, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, tepi-tepinya serta arah dan kawasannya. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Okey. Ini di antara gambaran kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana terjadinya kiamat. Pertama, kehancuran bumi, dan kedua, langit terbelah. Pada ketika itu langit terlalu lemah. Berarti kita saksikan Allah menceritakan langit dah lemah, maka akan pecah, terbelah. Okey, kita lihat balik dalam surah Al-Infitar. Tolong ambil air sikit. Apabila langit terbelah, yakni pecah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, yakni ia menceritakan bagaimana kedudukan bintang-bintang, planet-planet. Allah dah bagikan kita di kalangan kita kemudahan untuk menyaksikan galaksi-galaksi. Benda tu tak payah nak cerita, tetapi Allah dah bagikan kita pula, orang yang educated, terpelajar, kita tahu berapa banyak bila disebutkan galaksi, dia mengandungi bintang yang berjuta-juta, yakni planet yang berjuta-juta, bukan bintang yang kita anggap kecil. Bila sebut planet, kita tahu itu dalam satu galaksi Milky Way yang kita duduk berjuta. Kalau tuan-tuan dan perempuan ambil beras daripada guni itu 10 kilo tu, ambil satu itulah bumi. Yang lain semua planet-planet yang lain dalam satu galaksi. Itu pun sikit lagi. Pernah kira tak 1 kilo berapa biji beras? Saya pun terlupa. Kami kira dulu. Ya, kira dulu. Subhanallah, budak-budak rajin kira. Kita terkira. Tengok, ya, 1 kilo tu beras yang kita makan tu banyak tu, beribu biji. Masya Allah, tiap-tiap hari kita makan beribu biji kan. Subhanallah. Nak menceritakan itu di bawah langit pertama, satu galaksi. Galaksi yang kita duduk yang disebutkan Milky Way atau Bima Sakti ini, ya, yang mana mengandungi berjuta-juta planet dan bintang-bintang, baru satu. Sedangkan saintis mengatakan bahawa di bawah langit pertama ini mempunyai berjuta-juta galaksi. Boleh bayangkan. Apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, apabila kaukab ini disebut sebagai planet sebenarnya, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, maksudnya dia jatuh tu, galaksi-galaksi ini dah tak ada jalan yang mereka lalui, terus bertabur. Maka bila bertabur itulah berlaku perlagaan yang kuat.
dengan momentum yang kuat, hancur. Tuff, menjadi debu. Tuan-tuan dan perempuan, ini bukan main-main. Allah menceritakan supaya berfikir, supaya jangan jadi orang yang paling celaka pada hari kiamat. Kerana mereka-mereka yang diseksa pada hari kiamat adalah orang yang seburuk-buruk manusia. Menyaksikan kiamat. Na'udzubillah. Orang yang beriman akan mati sebelum kiamat berlaku. Allah tak bagikan mereka kena seksa. Tetapi orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, pada hari itu mereka menyaksikan kiamat. Dalam menyaksikan kiamat itulah seksaan mereka bermula di dunia, kemudian baru di akhirat. Ya. Jadi bayangkan, boleh kita bayangkan bila planet tu dah belaga antara satu sama lain, ya, dan kita planet bumi belaga dengan apa? Wallahu a'lam. Tum. Debu. Allah katakan jadi debu. Maka disitulah Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari manusia seperti rama-rama ataupun kelekatu yang berterbangan. Kita saksi tak kelekatu berterbangan? Ya, bawah cahaya cahaya lampu tu dia belaga antara satu lain, jatuh masuk dalam talam yang kita isikan air tu kan. Ya, naik laga, pum, jatuh. Dan begitulah kita nanti, kita, na'udzubillah, minta jangan kita. Begitulah keadaan manusia pada ketika itu. Waktu planet berlaga antara satu sama lain, dia berada di atas awang-awangan, tum, belaga. Hancur planet. Manusia tak hancur ke? Hancur. Na'udzubillah, gambaran yang menggerunkan. Ya, Allah menceritakan supaya kita berfikir. Itu pasal surah Al-Qari'ah. Walaupun sikit, tetapi penghayatannya dahsyat. Ya, menakutkan sebenarnya, menakutkan. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap-luap. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Allah menjadikan sebahagian darinya meluap pada yang lain. Al-Hasan berkata, yakni Allah membuat sebahagian darinya meluap pada sebahagian lain hingga air mengering. Qatadah berkata, yakni air tawar bercampur dengan air masin, nak menceritakan bahawa akan berlaku luapan yang begitu dahsyat di seluruh lautan. Ya, memang kita tak nafikan. Ya, dalam peristiwa kiamat ni, kita ni berada di atas jaluran, apa dia? Saluran gunung berapi. Kita seronok, jom kita mandi air panas. Kecewa kan? Pergilah ke tempat-tempat air panas. Tak menjadi masalah memang. Ya, ada air-air panas tu. Tetapi ianya sebenarnya saluran ataupun jaringan gunung-gunung berapi. Itu pasal bila berlaku kiamat, benda ni dah ada di bawah. Dia akan keluar je. Zoom. Zoom. Keluar. Di mana saja. Tetapi bermulanya keluar tu bila? Okey. Kalau kita menyaksikan melalui hadis-hadis yang diterangkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya, ya, bermulanya kiamat ni setelah orang-orang yang beriman ni mati, ya, dah tanda-tanda besar dah keluar dah. Semua tanda-tanda besar dah keluar. Maka di situ orang kafir yang datang untuk meruntuhkan Kaabah. Kaabah dah tak ada apa-apa. Madinah dah hancur. Lepas gegaran yang kuat tu, ya, sebanyak 3 kali dah hancur. Yang disebutkan Madinah kembali ke zaman binatang buas. Ya, subhanallah. Bila kita tengok tu syahdu sebenarnya. Ya, orang dah pergi haji, pergi umrah, dia menyaksikan tu. Tak terfikir dia, Madinah pada hari ini akan menjadi satu tempat yang ditinggalkan. Kaabah jadi tempat yang tak ada apa-apa lagi. Ya, main skateboard, main apa, ya, mereka pergi jadikan tempat, bukan tempat beribadat. Lalu di situ ya Rasulullah mengatakan, aku dinampakkan bahawa lelaki yang terkangkang-kangkang dari Habasyah, ya, datang membawa penukul besi. Lalu dihentaknya Kaabah. Satu persatu batu itu diangkat. Rasulullah dinampakkan. Ya, habis. Kaabah diruntuhkan oleh mereka, dan mereka itu adalah orang yang paling jahat di muka bumi pada ketika itu. Habis Kaabah. Itu yang mengisyaratkan saya agak tertarik dalam bab ini. Orang dia kata matahari pusat alam lah, apa semua pusat alam. Tak.
Setelah kita meneliti Al-Quran, dikatakan bumi adalah pusat alam. Dan pusat alam yang bumi miliki adalah Kaabah, itulah pusat alam. Kerana apa? Pada hari kiamat nanti kita menyaksikan bila Kaabah runtuh, apa berlaku? Letupan berlaku di Eden, di Yaman. Letupan yang kuat akan berlaku di Yaman. Maka mengeluarkan api, mengeluarkan lahar, gunung berapi, dan di seluruh dunia pun mula keluar segala-galanya. Dan mereka itu dibawa. Api itu berjalan. Bila malam tiba, orang penat, orang berhenti, api pun berhenti. Subhanallah, satu benda yang bagi saya beriman, hadis sahih, clear. Lalu bila pagi mula dia bergerak, orang pun mula bergerak dan dibawa ke Syam. Itu pasal dalam hadis mengisyaratkan Al-Hasyar, pada hari kiamat itu berlaku di Syam. Orang berkumpul di sana. Orang berkumpul, api itu yang menolak. Berkumpul dan akhirnya tutup matahari. Matahari terpadam. Tinggal api. Di situlah datang yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hajj. Cuba tengok surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah yang ke-20. Bukan. Surah yang ke-22. Allah berfirman. Ayat pertama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita-wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Subhanallah. Na'udzubillah. Minta lindung pada Allah. Okay. Dalam ayat ini mengisyaratkan melihat kegoncangan itu, lalai semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui. Tuan-tuan dan perempuan, tidak ada seorang makhluk manusia ini lebih mencintai antara satu sama lain seperti seorang ibu dengan anaknya. Memang tak boleh dinafikan. Bukan bapa dengan anak, bapa kurang sikit. Ibu dengan anak ni, kadang-kadang ibu sanggup mati sebab anak. Yang kita baca dalam surat khabar tu, baca rumah terbakar, tengok-tengok anak tu bawah perut ibu hidup, selamat, mak dia dah mati. Kerana nak jaga anak. Jaga anak. Itu berlaku. Tetapi anak ni, orang lelaki lain, orang perempuan ni lain. Pasal mereka mengandung. Walaupun benci macam mana, susah mengandung, sakit apa semua, bila keluar anak dari perut maknya, dari perutnya, terus perasaan sayang tu, sayang sangat-sangat. Tu pasal bila orang buang anak tu, kita hairan. Macam mana mak tu boleh buang anak, sedangkan kasih sayang tu muncul begitu dahsyat dari hati seorang perempuan. Itu pasal mak binatang pun, ibu kepada binatang pun, tengok macam mana dia menjaga binatang, anak-anak dia. Okey. Dia sayang, dia tak akan biarkan anak
ya tak menyusu. Tetapi dalam peristiwa ini nak menceritakan bagaimana baby yang disusu dilepaskan. Satu benda yang tak boleh diterima akal. Tetapi itulah hakikatnya. Kerana apa? Ketakutan itu kemuncak. Ya, ketakutan itu kemuncak. Ini mengisyaratkan ketakutan pada hari kiamat adalah kemuncak. Kesakitan pada hari kematian itu adalah kemuncak. Kita sakit yang paling dahsyat kematian. Ya, nanti kita akan rasa. Di mana waktu itulah yang menjadi banyak masalah. Ya, kalau kita tak istiqamah dengan amalan-amalan, jangan harap kita boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Jangan harap. Oh, waktu kemuncak sakit tu. Minta Allah berikan kemudahan pada kita semua. Amin. Baik. Kanak-kanak dilepaskan. Ya. Kamu lihat wanita-wanita yang mengandung gugur bayinya dalam peristiwa tsunami. 60 orang lebih, ya, di kawasan Perak Tengah, ya, gugur, termasuk kakak saya. Gugur. Bukan sedar pun, dia tak terasa, rasa sikit je gegaran, tapi gugur. Kerana gegaran ini lain. Dia gegaran dari bawah, bukan dari bangunan atau gegar macam atas katil. Bangun. Tak. Gegaran ini adalah gegaran dalam. Dia satu benda yang agak unik, ya. Perkara ni, kenapa 60 orang lebih tu semua gugur pada hari tsunami itu. Itu kakak saya lah bagi tahu pada kejadian waktu tu. Ya, anak dia pun gugur. Ya. Gegaran yang mana boleh menggugurkan kandungan bayi, sedangkan Allah ceritakan bahawa bayi itu diletakkan tempat yang kuat, tiba-tiba gugur. Nak menceritakan gegaran ini bukan sebarangan. Itu pasal apabila Madinah bergegar tu, dia lain gegaran dia. Walaupun pada zaman sekarang ni kita menyaksikan Madinah dibina ketinggian 14 tingkat semuanya itu, ya, dengan konsepnya bangunan mengelakkan gegaran, tapi pada hari yang disebutkan itu dia akan bergegar, hancur. Madinah akan hancur. Ya. Okey. Kemudian dalam gegaran itu, ya, saya agak tertarik bila Mekah Madinah bila disebut sejuk dan panas, dia tak sama macam kita di sini. Sejuk dan panas Madinah ni keluar daripada bumi tu. Cara dia, yang orang kata tu. Pasal apa? Dia menyerap kan batu-batu tu. Bila keluar tu, sejuk semacam. Ya, sejuk semacam. Panas pun semacam. Tak tahu kita dulu panas ke? Solat Jumaat. Yang saya cerita, solat Jumaat di Masjid Nabawi. Terlewat pada hari tu. Imam dah baca khutbah. Kita pun duduk luar. Ya, duduk luar. Kononnya pakai Arab lah. Iqal, cewa. Iqal tu. Iqal pula dengan serban tu. Hashim. Okey, pakai solat Allahu Akbar atas tempat apa yang bukan yang putih tu, yang batu macam batu jalan tu lah, batu apa? Okey, yang bintik-bintik sikit tu. Solat Allahu Akbar. Sampai waktu sujud, kita ingat kita Arab lah. Sujud. Terus terangkat. Terangkat terus. Panasnya mak. Terus ambil shimak tu letak je kat situ. Terus sujud balik. Tak boleh. Panas sangat-sangat. Ya, tangan tu terus letak. Ui, panas. Baru kita tahu. Ya. Action sangat. Memang banyak dosa pun. Ya. Okey. Maka di sini mengisyaratkan, ya, mereka itu yang Allah katakan wanita-wanita yang menyusui anak dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Ya, cukup World Trade Center di Amerika waktu jatuh, kita dapat klip-klip video yang ditunjukkan bagaimana orang waktu tu habis tunggal langgang semua, ya, dengan ada yang tertanggal pakaian, yang di atas sanggup terjun ke bawah nak selamatkan diri, cara yang tak munasabah. Kerana apa? Kerana takut. Ya, kerana takut. Ini kan pula macam orang gila, ke sana ke sini, cuba nak dah meraung-raung. Tapi hakikatnya Allah katakan itu di antara azab yang akan berlaku pada hari kiamat. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Ibnu Abbas berkata yakni diperiksa. As-Sa'di berkata lafaz bu'thirat itu bergerak sehingga isinya keluar. Ala kulli hal, yang menceritakan bahawa kubur-kubur akan keluar apa yang disimpannya, ataupun bumi ini akan keluar seperti mana yang disebutkan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, dalam ayat itu menceritakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dia mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi itu waktu itu. Ya, firman Allah lagi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Maksudnya, apabila semua itu terjadi, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang dilalaikan. Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini mengisyaratkan kita akan melihat balik siri amalan kita. Waktu itu datang penyesalan. Ya, waktu itu datang penyesalan. Dua tempat penyesalan yang tidak ada berguna untuk kita. Pertama, pada hari kiamat ini dah tak ada dah. Ya, maksudnya pada hari kiamat dah settle dah alam semesta, waktu itu baru nak teringat dah tak guna. Yang kedua, waktu kita berada di alam nazak, yang kita dah terangkan semua siri amalan-amalan yang terbaik muncul. Waktu itu kita nak mengucap seperti mana Fir'aun mengucap, dah tak guna dah. Waktu itu kita nak bersedekah seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Munafiqun, ya, dah tak berguna dah. Waktu itu kita bercita-cita untuk kembali untuk melakukan amalan soleh, maka dah tidak ada lagi untuk perjalanan kita. Tuan-tuan dan perempuan, usia yang masih ada ni, sisa yang kita masih bernafas ini, hari ini, ya, yang Allah bagi ruang, maka itulah waktu dia. Kalau nak settle pun, settle sebelum kita mati. Kalau dah mati, dah tak ada. Bagaimana nak settle? Itu yang kita katakan, selagi kita hidup, saya utamakan istighfar, istighfar. Banyak akan beristighfar. Teringat je istighfar. Mungkin terlalai sikit, tapi bila teringat je istighfar, minta Allah ampunkan dosa yang lalu. Itu yang saya katakan, bangun waktu pagi, awal pagi ke, nak buang air ke, ya, teringat istighfar. Kenapa? Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Kita masukkan diri kita, ambil, kerana bila kita berbicara tentang istighfar, Allah akan ampun dosa kita dan Dia Maha Pengampun. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita buat dek juga, nak lakukan amalan soleh yang berat-berat, tak mampu, tak mau juga istighfar, rugilah kita. Sedangkan istighfar sambil duduk je boleh beristighfar. Dan ingat, jangan putus daripada rahmat Allah. Ya, subhanallah. Ini di antara perkara yang kita harapkan, supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah bersihkan kita, ya, Allah jadikan kita hamba yang terpilih, ya, termasuk di kalangan hamba-hamba yang terselamat dari fitnah kematian dan fitnah kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sampai di sini, suara dah tak ada dah. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma